Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak bincang berkenaan dengan rawatan pra-kanser cervix. Rawatan pra-kanser adalah sangat penting kerana dengan rawatan ini, bila kita rawat pra-kanser, maka kita dapat mencegah kanser cervix. Itu matlamat dia. Okey, saya sebut berkenaan dengan pengesanan pra-kanser. Kita mengesan pra-kanser ni dengan cara melakukan ujian saringan. Okey, ada dua jenis ujian saringan yang saya terangkan sebelum ini, iaitu pertama kita gunakan pap smear dan yang keduanya ujian HPV. Okey, dengan melakukan ujian saringan kita dapat mengesan, dia bukan mengesahkan, dia mengesan. Dan jika ujian pap smear atau ujian HPV ini tidak normal, maka anda akan dirujuk untuk melakukan pemeriksaan kolposkopi. Okey, saya guna istilah-istilah ni. Kalau perempuan tak faham, perempuan kena rujuk balik video saya yang lama, apa maksud kolposkopi. So ujian kolposkopi ni adalah pemeriksaan kolposkopi ni adalah pemeriksaan diagnostik. Jadi dalam masa kita melakukan ujian kolposkopi ni, kita akan tengok pangkal rahim ataupun cervix perempuan dengan menggunakan kolposkop mesin. Dan kalau ada area-area yang tak normal, kita akan ambil biopsi. Jadi biopsi perlu dilakukan, okay, ketika pemeriksaan kolposkopi ni. Dan apabila biopsi dilakukan, sampel tu akan dihantar ke makmal. Sampel dihantar ke makmal patologi. Dan pakar patologi akan melihat slide dan melaporkan laporan pakar patologi. Laporan pakar patologi. Laporan pakar patologi inilah yang mengesahkan pra-kanser cervix. Sangat penting untuk faham ni. Jadi maksud dia, pra-kanser cervix ni, okey, disahkan melalui pemeriksaan tisu sampel yang diambil daripada biopsi tadi. Okey, ujian saringan pap smear dan ujian HPV ni dia saringan. Pengesahan pra-kanser adalah dilakukan melalui selepas biopsi. Pengesahan tak boleh dilakukan dengan ujian saringan. Ujian saringan tak boleh. Jadi maksud dia, kalau walaupun perempuan mendapat keputusan yang tak normal, ujian saringan, tak semestinya perempuan ada pra-kanser. Sebab kadang-kadang tu dia bergantung pada banyak faktor lah, bacaan dan sebagainya, sampel yang diambil dan sebagainya. Dan untuk mengesahkan sama ada perempuan mendapat pra-kanser, kena melalui pemeriksaan kolposkopi. Ada banyak wanita yang walaupun pap smear dia tidak normal, tetapi kolposkopi normal. Jadi bila kolposkopi normal, kita akan bergantung kepada kolposkopi, sebab kolposkopi ni kita anggap sebagai pemeriksaan diagnostik. Okey, itu kena faham betul-betul. Contoh kolposkopi yang saya boleh tunjukkan di sini adalah ini. Tak berapa jelas. Okey, ini adalah mesin kolposkopi. Ini adalah couch, dan juga ini adalah monitor yang akan dilihat melalui teropong ni. Okey, dan tengok, ini adalah orang yang menjalankan pemeriksaan kolposkopi. Dan masa kolposkopi itu, ini apa yang kita lihat. So ini adalah kolposkop mesin tu, kita akan tengok di dalam pangkal rahim ataupun cervix itu, dan inilah cervix yang dilihat melalui pemeriksaan kolposkop. Kemudian kalau ada area-area yang tak normal, kita akan mengambil biopsi, dan biopsi itulah yang dia akan mengesahkan pra-kanser. Itu kena faham konsep tu. Okey, tadi saya sebut berkenaan dengan pra-kanser cervix. Pra-kanser cervix dia ada dua komponen sebenarnya. Satu kita panggil CIN, dan satu lagi kita panggil ACIS. Okey, macam ni. CIN ni adalah singkatan untuk cervical intraepithelial neoplasm. Ini adalah pra-kanser yang berasal dari kulit luar cervix. Okey, kalau perempuan pergi balik video saya lama, saya dah terangkan berkenaan dengan kulit luar dan kulit dalam.
So ini kita panggil CIN. CIN ni pun ada 3 jenis CIN. Dia ada CIN 1, CIN 2 dan CIN 3. Ini pun kena tengok video-video yang lama. Okey. So ada 2 jenis. Ini adalah prakanser yang berasal daripada kulit luar ataupun ectocervix. Kita panggil ectocervix. Ectocervix istilah perubatan. Dan satu lagi adalah ACIS, iaitu prakanser cervix juga yang berasal dari kulit dalam cervix ataupun kita panggil endocervix. Ada sikit perbezaan. Okey. Prakanser yang datang daripada kulit luar ni, kalau dia jadi kanser nanti dia akan jadi kita panggil squamous cell carcinoma. Dan prakanser yang untuk yang kulit dalam, kalau jadi kanser dia akan jadi adenocarcinoma. So nama kanser dia berbeza sebab sel dia berbeza tetapi kedua-duanya adalah kanser cervix. Ini adalah kanser cervix, yang 2 jenis kanser cervix. Banyakkannya 80% daripada kanser cervix adalah dalam kategori SCC ni dan 20% daripada kategori adenocarcinoma. So di mana kulit luar dan kulit dalam, kalau kita ambil ni organ reproduktif wanita, okey, rahim, kemudian tube ovary, dan kalau kita ambil bahagian ni, kita besarkan, kita akan tengok di bawah di masa pemeriksaan kolposkopi tu. Okey. Ini adalah faraj, sini faraj, sini adalah cervix. Ini cervix. Okay, cervix ni dia ada 2 komponen. Satu kita panggil ectocervix ni, kulit luar. Okay, satu lagi kita panggil endocervix ni, dia ada glands dalam dia. Okay, so dia ada ini kita panggil endocervix, yang ni kita panggil ectocervix. Ectocervix ataupun kulit luar. Okay, so endocervix, prakanser endocervix ni dipanggil ACIS, singkatan untuk adenocarcinoma in situ. Okey, dan dia tidak ada kategori 1, 2, 3, ada satu je. Kalau kita kata ACIS tu kita faham ini adalah prakanser untuk kulit dalam cervix. Dan kalau prakanser itu datang daripada ectocervix, iaitu kulit bahagian luar ni, kita panggil CIN. Ini adalah prakanser yang ada CIN 1, CIN 2 dan CIN 3. Dua kategori prakanser cervix, iaitu CIN dan ACIS. CIN dan ACIS. Perawatan kedua-dua jenis prakanser ni lebih kurang sama. Mungkin ada perbezaan sikit saja untuk ACIS ni. Nanti saya akan terangkan. Okey, rawatan prakanser cervix. Rawatan prakanser cervix. Prakanser cervix jenis CIN 1 ni, ada kes yang kita tak rawat dan ada kes yang kita rawat. Jadi perempuan tak perlu faham dalam, cuma ikut arahan doktor. Ada yang kita cuma akan follow up. Kerana kita tahu ada kategori-kategori CIN 1 ni yang kemungkinan besar dia akan pulih sendiri tanpa rawatan. Jadi ada kategori dia, ada kriteria-kriteria dia yang akan kita gunakan untuk sama ada merawat ataupun untuk tidak merawat pesakit yang mengalami CIN 1. Kerana ada juga kalangan pakar yang menganggap CIN 1 ni dia bukan prakanser sebenar, sebab dia punya kelainan tu hanya ringan, sangat ringan, dan kebanyakan kes dia akan pulih sepenuhnya. Okey, ada juga kes yang kita kena rawat dia. Okey, dan rawatan CIN 1 kebanyakannya adalah rawatan yang kita panggil local ablative therapy. Ablative therapy. Okey, amat penting kita merawat prakanser sebab kita nak cegah kanser. Okey.
Kalau kita lihat pangkal rahim, cervix ataupun cervix tu, ini adalah dia punya faraj ini. Okey. Dan selalunya CIN ataupun prakancer tu dia wujud di bahagian sini lah, sama ada di dalam sini ataupun di bahagian luar, panggil itu cervix ni. Jadi ada beberapa kaedah bagaimana rawatan boleh dilakukan, sama ada dengan cara kita panggil ada dua kaedah rawatan. Sama kita panggil local ablative therapy. Maksud dia kita akan bakar ataupun kita akan gunakan penyejukan untuk memusnahkan tisu-tisu yang telah terlibat dengan prakancer. Kita tak memotong, kita cuma membakar menggunakan tenaga elektrik ataupun menggunakan gas carbon dioxide untuk menyejukkan. Kita tahu bahawa penyejukan yang melampau, yang kita panggil cryotherapy tu, dia menyebabkan tisu dia menjadi mati. Cuma tisu yang setempat sahaja. Itu kita panggil local ablative therapy. So local ablative therapy ni dia boleh ada beberapa kaedah, nanti saya akan terangkanlah. Dan nombor dua adalah dengan cara excisional. Excisional method ni maksud dia kita memotong. Excisional ni maksud dia kita potong. Dan ini adalah kita panggil menghiris atau memotong lah. Memotong atau menghiris lah. Saya tak tahu penggunaan istilah Melayu, tapi lebih kurang macam tu. So local ablative therapy ni dia cuma membakar ataupun menyejukkan hingga mematikan. Prinsip dia untuk mematikan tisu-tisu yang terlibat dengan prakancer itu, dan tak memerlukan pembuangan sebahagian daripada cervix ini. Jadi kita tidak ada sampel untuk hantar kepada makmal patologi. Tapi excisional ni iaitu dengan cara memotong ataupun menghiris dia. Sama ada kita akan menggunakan beberapa kaedah lah, sama ada kita boleh gunakan loop diatomy, iaitu wire bulat tu yang kita boleh keluarkan sebahagian daripada cervix itu. Tempat ni kita panggil transformation zone. Tak perlu tahulah tempat di mana kebanyakan 90% daripada prakancer cervix ni dia datang daripada transformation zone. Kita akan keluarkan sebahagian daripada cervix tersebut dengan kaedah menggunakan loop diatomy ni. Loop adalah dia berbentuk seperti macam tu dan dia ada wire ni dia akan sambung dengan current, dan current akan memanaskan dan dia akan mengeluarkan sebahagian daripada transformation zone ini. Dia akan mengeluarkan sebahagian daripada cervix ni. Dan spesimen ni kemudian dihantar untuk makmal. Ada spesimen ni dihantar ke makmal untuk pemeriksaan makmal patologi. Jadi kita dapat spesimen ni dan kita dapat tahu apakah dia punya keputusan pemeriksaan oleh pakar patologi. Itu kita gunakan loop diatomy. Ada juga yang kita gunakan knife, kita panggil. Kita gunakan pisau biasa, pisau scalpel dalam bilik bedah tu, yang kita akan buat bentuk kon juga, keluarkan dalam bentuk kon juga. So yang ini kita boleh lakukan di klinik dengan cara kita bagi bius tempat, tak sakit. Banyak dah kita lakukan dalam bius tempat, sangat cepat dilakukan. Dan ini kita kena bagi bius badan untuk, sebab dia lebih banyak pendarahan, dan selalunya kita lakukan knife ni untuk kes-kes yang kadang-kadang prakancer itu sangat banyak, sangat besar, yang perlu melibatkan pembuangan sebahagian daripada cervix yang lebih besar. Kemudian ada juga yang kita gunakan laser cone kita panggil. Jadi kita gunakan laser juga boleh dibuat di bilik bedah kerana peralatan di situ. Dan tapi pesakit tu boleh diberi bius setempat saja. So menggunakan teknologi laser sama juga untuk menghasilkan kon untuk mengeluarkan bahagian pangkal rahim yang dinamakan transformation zone ini. So ini pun kaedah yang kita panggil excisional juga, dan kita boleh hantar sampel untuk pemeriksaan patologi. Local ablative therapy ni umumnya selalunya kita akan guna, kebanyakan lah kita akan guna, kita panggil cryotherapy. So cryotherapy ni kita menggunakan gas carbon dioxide ataupun nitrous oxide yang menyejukkan. Dia ada cryoprobes nanti saya tunjuk, dan cryoprobe itu digunakan untuk menyejukkan bahagian cervix di
hingga bahagian tersebut nanti dia akan kena penyejukan yang melampau, itu menyebabkan dia berlaku kematian tisu pada bahagian yang berkenaan. Okey, satu lagi kita panggil cold coagulation. Cold coagulation. Cold coagulation ni bukan sejuk walaupun nama cold, tapi kita gunakan pemanasan yang lebih rendah suhu dia menggunakan kuasa elektrik, tapi menggunakan probe yang lebih kurang sama macam probe cryotherapy juga. Kalau kita tengok cryotherapy ni macam ni, ini dia punya, kalau tengok perempuan boleh nampak, ini ada dia punya probe ya. Dia akan masuk situ, dia akan lekapkan probe ini, ujung ni pada bahagian cervix, dan dia akan apply carbon dioxide gas yang akan menyejukkan cervix tersebut, sehingga cervix tersebut jadi macam frozen macam ni. Bila frozen ini, apa yang berlaku adalah akibat penyejukan yang melampau, tisu-tisu yang terlibat dengan prakanser itu akan mati. Okey, dan prosedur ni dia tak sakit sebab dia menunjukkan penyejukan, sebab tak banyak saraf di bahagian cervix ni. Malahan prosedur cryotherapy ni dilakukan di klinik tanpa bius pun, sangat singkat dan sangat mudah dilakukan. Ini adalah salah satu kaedah yang kita panggil local ablative therapy. Okey, yang satu lagi yang saya sebut excisional method ni saya akan tunjuk juga yang lebih kurang. Excisional ni cervix, so kita gunakan dawai bulat dengan aliran elektrik tu, yang kita akan keluarkan sikit bahagian cervix yang berbentuk lebih kurang macam cone macam ni, yang kita akan hantar. Ini sampel dia, spesimen dia. Kita akan hantar sampel ni kepada makmal patologi untuk pemeriksaan patologi. Yang bawah ni pula adalah knife cone. Kita gunakan pisau blade versus scalpel dan kita buat pemotongan sikit pada bahagian cervix itu, dan kita lihat ni adalah selepas sembuh. Dia memakan masa lebih kurang 2 hingga 3 minggu untuk sembuh, dan pada ketika 4 hingga 6 minggu dia akan pulih sepenuhnya. Dan ini adalah mesin laser yang kita gunakan, laser. Okey, sebab laser ni kita kena maintain dia, kita kena letak dia di bilik bedah, dan ini adalah kesan daripada rawatan laser pada bahagian cervix. Okey, so rawatan ini diberikan jika perempuan mengidap prakanser daripada jenis selalunya daripada jenis CIN 2 dan CIN 3, memerlukan lawatan yang jenis excisional ni, dan untuk ACIS pun selalunya, kalau untuk ACIS ni kita akan gunakan knife cone ini, selalunya kita akan pakai knife cone biopsy, kita panggil cone biopsy. Seperti yang saya tunjuk tadi lah, kita kena gunakan scalpel, kita akan buat pemotongan pada bahagian cervix dalam bentuk cone. Dan ada juga setengah pesakit yang mengidap ACIS ni yang memerlukan pembedahan mengeluarkan rahimnya, disebabkan kita tahu ACIS ni masalah dia terletak di dalam, dan ada peratusan tinggi daripada orang yang mengidap ACIS ni mempunyai kanser dah di dalam bahagian dalam ni, dan sukar untuk kita pantau pesakit yang mengidap ACIS disebabkan oleh kedudukan tisu yang tak normal tu di dalam. Jadi bila susah kita nak pantau, kita takut satu hari nanti kita terlepas dia dah jadi kanser. Jadi ACIS ni selalunya banyak kes yang kita kena buat pembedahan hysterectomy kita panggil, ataupun pembuangan rahim, terutamanya pada pesakit-pesakit yang sudah complete family, dah ada anak, dia tak ada keinginan untuk mempunyai anak. Kita akan tawarkan dia rawatan hysterectomy setelah kita pastikan yang tidak ada kanser di dalam cervix itu. So maksudnya kita akan buat cone dahulu. Selepas kita buat cone biopsy, kita akan tengok laporan makmal patologi, dan kalau makmal patologi kata memang tidak ada kanser, kita akan cadangkan kepada wanita ini untuk menjalani pembedahan hysterectomy. Jadi prakanser jenis ACIS ni agak complicated sikit dari segi itu, dari segi pemantauan, dan rawatannya lebih agresif disebabkan oleh kesukaran kita untuk memantau pesakit yang mengidap ACIS. Okey, jadi kesimpulannya, prakanser kita ada prakanser yang datangnya daripada ectocervix, daripada luar, dan ada juga yang datang daripada endocervix di bahagian dalam. Jadi satu dia dipanggil CIN dan satu lagi dipanggil ACIS. Rawatan prakanser cervix ini dia bagi dua komponen, sama ada kita gunakan local ablative therapy
ataupun excisional dengan cara kita memotong. Selalunya kalau CRN1 kita lebih kepada cenderung untuk memberi rawatan yang kaedah local ablative therapy ni, ataupun ada juga pilihan dia iaitu kita tidak buat apa-apa, kita tunggu sampai dia pulih sendiri. Dan untuk CRN2, CRN3 dan ACIS memang memerlukan rawatan sebab kadar prakancer ini untuk menjadi kanser lebih tinggi dan selalunya kita akan menggunakan kaedah excisional method ini untuk merawat CRN2, CRN3 dan juga ACIS. Jadi setakat itu dahulu tentang rawatan prakancer cervix. Sekian, terima kasih